Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya masih diberi kekuatan untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan gangguan misteri. Pada kali ini saya akan kongsikan pengalaman yang dilalui oleh pesakit-pesakit yang sukar untuk melelapkan mata pada waktu malam. Tetapi yang peliknya, jika pada waktu pagi atau lewat petang, mereka senang untuk lelapkan mata. Kebanyakan daripada mereka telah memberitahu bahawa mereka telah mengambil ubat-ubat tertentu daripada hospital agar mereka dapat tidur pada waktu malam. Tetapi, walaupun setelah mengambil ubat-ubat tersebut, mereka masih lagi sukar untuk melelapkan mata pada waktu malam. Oleh itu, mereka cuba mendapatkan rawatan alternatif, terutama rawatan yang menggunakan kaedah-kaedah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, kita kena akur bahawa ada juga penyakit seperti itu adalah bersifat fizikal dan bukannya berpunca daripada gangguan. Saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman yang dikongsikan oleh pesakit yang menghadapi masalah untuk melelapkan mata pada waktu malam. Biasanya, mereka memberitahu bahawa walaupun mereka telah lama berbaring di atas tilam, tetapi mereka masih lagi juga gagal untuk melelapkan mata. Pada masa mereka berbaring, berbagai gangguan datang mengganggu mereka. Dan antara gangguan-gangguan yang paling biasa dinyatakan oleh mereka ialah seperti berikut. Yang pertama, fikiran menjadi melayang, mengelamun, tidak tahu apa yang difikirkan. Walhal perkara tersebut tidak penting dan ianya boleh difikirkan esok hari ataupun kemudian harinya. Otak mereka seperti tidak boleh berhenti daripada berfikir, walaupun mereka cuba untuk tidak memikirkan perkara tersebut. Yang kedua, bunyi cicak, cengkerik, jam, kenderaan yang lalu lalang atau ayam berkokok pun boleh menambahkan kesukaran untuk mereka melelapkan mata. Walhal perkara-perkara tersebut bukanlah benda besar untuk difikirkan. Yang ketiga, ada juga dari kalangan mereka yang memberitahu bahawa apabila mereka berbaring, mereka akan rasa sukar untuk bernafas. Oleh itu, mereka akan bangkit daripada tempat tidur untuk mengelakkan masalah yang lebih besar. Ini akan menyebabkan mereka akan lebih sukar untuk melelapkan mata apabila mereka berbaring semula. Yang keempat, ada juga dari kalangan mereka yang memberitahu bahawa semasa berbaring, mereka rasa seperti diperhatikan oleh sesuatu yang mereka tidak pasti. Ini akan menyebabkan mereka merasakan tidak selesa untuk berbaring dan akan berfikir tentang perkara tersebut yang menyebabkan mereka sukar untuk melelapkan mata. Ada juga pesakit yang berkongsikan keadaan yang lebih teruk yang mereka lalui, di mana mereka hanya berjaya melelapkan mata apabila waktu subuh hampir tiba. Tetapi oleh kerana waktu subuh telah pun hampir tiba, mereka tidak boleh lelapkan mata lebih lama. Ini kerana mereka perlu bangkit dan bersiap untuk pergi bekerja ataupun pergi belajar. Jika keadaan tersebut di atas berlaku pada tuan-puan, saya sarankan supaya tuan-puan berjumpa perawat bagi mendapatkan rawatan. Dari pengalaman saya sebagai perawat, jika keadaan tersebut berlaku, biasanya ada keadaan-keadaan atau faktor-faktor tertentu yang menyebabkan ianya terjadi. Antaranya ialah, yang pertama, orang tersebut mungkin terkena sihir, terutama sekali sihir jenis santau. Ini kerana apabila seseorang terkena sihir jenis santau, santau tersebut akan menarik makhluk halus untuk menghampiri mereka. Ini akan menyebabkan mereka menjadi tidak selesa untuk tidur. Dan pada masa tersebut, fikiran mereka akan mengelamun, melayan benda-benda yang tidak pasti. Dan ada kalanya, mereka merasakan seperti ada sesuatu yang menghampiri mereka. Yang kedua, orang tersebut mungkin diganggu oleh saka. Terutama sekali bagi orang-orang yang telah pun meningkat umurnya melebihi 50 tahun dan ke atas. Ini kerana apabila usia melebihi 50 tahun dan ke atas, kekuatan fizikal mereka telah pun mula menurun dan saka akan mula berani untuk mengganggu mereka. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Akan ada lagi perkongsian-perkongsian berkenaan dengan gangguan misteri pada masa akan datang. Oleh itu, bagi mengelakkan tuan-puan terlepas video daripada Pusat Rawatan An-Na'am, tuan-puan boleh tekan butang subscribe dan butang loceng agar apabila ada upload daripada Pusat Rawatan An-Na'am, tuan-puan akan mendapat notifikasinya. Jika video ini bermanfaat, saya mohon tuan-puan untuk like dan share. Jika tuan-puan ada sebarang komen, pertanyaan, ingin berkongsi pengalaman,
ingin penjelasan lanjut, tuan-puan bolehlah type dalam bahagian komen di bawah dan berikan saya sedikit masa untuk memberi jawapan, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.